Inilah yang perlu kita lalui kehidupan kita selepas ini, norma baru. Norma baru ni pun dah macam dah biasalah. Jadi insya-Allah. Cumanya kalau ada kesilapan tu kita tak boleh nak betulkan terus. Begitu. Kalau ada kekurangan tu kita tak boleh nak tambah terus lah. Mungkin selepas itu kita boleh tambah lagi dan lagi dan lagi. Baik, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Ustaz Razali tadi, terima kasih kepada Ustaz yang berusaha untuk mengadakan program seperti ini. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita semua. Baik. Tajuk ini, sebab kita tajuk ini kalau ikutkan flow dia, belajar tajuk ini dia mesti daripada awal. Sebab kita mula itu bulan 5 tu kita terus kepada faraj huruf. Perkara-perkara yang bacaan-bacaan pelik, bukanlah pelik, berbeza dengan bacaan imam lain kita Hafs dan Asim ni. Ala kulli halnya begitulah keadaannya. Sebab kita masa bulan puasa tu kita meraihkan bulan puasa sebab masing-masing ramai yang baca Quran kan. Masa bulan puasa tu ramai baca Quran, ramai nak tadabbur Quran, ramai yang dah baca laju satu hari satu juzuk, ada yang baca 2 juzuk dan sebagainya. Jadi tidak boleh tidak kita berkongsi itu untuk membantu sajalah kepada semua yang mungkin pada masa itu dalam juzuk keberapa tu ada imalah dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kalaulah kita di bulan Ramadan itu kita boleh baca Quran yang banyak, di dalam bulan yang seterusnya ni pun kita jangan tinggal lah. Begitu. Syekh Yusuf sebut kun Rabbaniyin wala takun Ramadaniyin. Jadilah kamu hamba kepada Allah SWT, jangan jadi hanya hamba ketika mana bulan Ramadan. Tapi untuk pada hari ini, selepas saya berbincang dengan Ustaz Razali, saya kira saya nak bawa tajuk huruf roh dan berkenaan dengan huruf roh lah. Roh ni ada ketikanya kita kena baca tebal, ada ketikanya kita baca dia nipis, ada ketikanya dia baca tebal dan nipis. Dan sudah tentulah tajuk ini sebenarnya tajuk yang advance lah. Tajuk yang advance lah kiranya. Sebab kalau ikutkan ni ada anak-anak murid yang kecil-kecil ni. Tapi semoga Allah SWT berikan keselamatan. Itu yang pertama. Yang keduanya, sekiranya ada tuan-tuan guru, guru saya yang ada di hadapan ini, sekiranya ada kesilapan lah ketika mana saya berkongsi ini, boleh mohon terus diperbetulkan lah, insyaAllah. Okey, boleh tak cakap bahasa Melayu? Bahasa Melayu lah saya cakap ni. Ada bahasa Melayu lain kot ya. Baik. Okey, sekejap Oh, okey. Saya bawa bahasa chat. Tak apa. Ada yang cakap bahasa Inggeris, ada yang cakap bahasa Melayu. Terpulang pada masing-masing janji, boleh faham ya. Okey, saya akan kita tengok nota. Macam mana nak? Okey. Baik, jadi para peserta boleh mengambil perhatianlah terutama sekali kepada anak-anak murid ya. Apabila kita berada dalam majlis ilmu ni, kita cuba dengar supaya nanti tak dengar separuh nanti takut tersalah faham dan sebagainya. Okey ya. Baik. Sekejap. Okey. Ustaz Razali. Sekejap saya kena setting ada sebab suara saya tak dengar ni. Ya. Suara Ustaz Firdaus agak perlahan. Suara agak perlahan ya? Okey, boleh sebenarnya boleh dengar, cuma macam manja-manja lah situ. Okey, dengar tak? Dengar Ustaz. Dengar tapi tak apa dengar je. Sekejap saya betulkan. Okey Ustaz, okey. 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 Okey Ustaz. Okey kot, boleh boleh Ustaz, boleh teruskan Ustaz. Okey, baik.
Nampak tak nota saya ni? Ustaz nampak tak nota saya? Tak tinggal kat saya ni. Okey, nampak Nampak nota ni? Nampak. Okey. Kalau boleh, kalau saya tanya tu ni lah. Ada seorang dua ke, tolong sebutkan. Okey, bacaan huruf ra. Tak nampak tak? Okey. Baik. Huruf ra bacaan huruf ra oleh Firdaus Muhammad Rawi. Bukan saya tulis ni nota saya ni tuliskan. Kita cuma menakalkan saja ilmu ulama-ulama dulu. Ini bukannya saya punya nota ni, cuma kita kongsi sajalah. Okey. Baik. Bab tebal dan menipiskan huruf ra. Bab tebal dan menipiskan huruf ra. Baik. Tengok kat sini. Ra yang ditebalkan bacaannya ada 8 bentuk. Okey, ada kitab-kitab tajwid yang lain dia tulis ada 6 bentuk. Ya. Ala kuliahnya tak apalah, itu perbezaan dari segi tulisan saja. saja. Tapi untuk nota pada hari ini kita kongsi yang ni lah. Jadi kita ingat ni formula dia 8 4 2. 8 bentuk yang dibaca tebal, 4 yang dibaca nipis, maksudnya 8 ni baca tebal saja. Bunyi macam mana nanti kita baca sama-sama, nanti kita dengar lah ya. Kemudian yang dinipiskan saja ada 4 bentuk. Dan ra yang boleh baca nipis, yang boleh baca tebal ada 2 bentuk. Bagi sesiapa yang pernah ikuti kuliah kita pada bulan 5 tempoh hari, ada di dalam faras huruf itu saya telah berkongsi berkenaan dengan perbezaan atau pembacaan yang boleh dibaca 2 bentuk. Kan? Kalau ingat dulu ada baca wa nudur. Okey, itu kita cerita tentang faras huruf. Lainlah. Tapi yang ini adalah ini bab lain. Ini berkenaan dengan ra, yang ini yang umum saja. Okey. Jadi kita akan pergi pada ra yang ada dibaca tebal. Okey, yang pertama ra yang dibaca dengan tebal saja ada 8 bentuk. Yang pertama tengok ra yang berbaris di atas macam ni. Ra yang berbaris di atas ni. Kamu nampak tak semua? Ni yang Ustaz tanda macam ni. Okey, baca macam mana ni? Kalau tebal baca ra Ramadan. Ra. Kalau nipis macam mana? Ra. Jadi bunyi nipisnya ra. Kalau kamu baca Ramadan itu nipis. Sini kita janganlah baca nipis. Kita baca dengan tebal. Ramadan. Ra tebal. Bunyinya ra itu. Okey. Dekat sini saya tak bagi contoh ayat, saya bagi contoh kalimah saja. Okey, saya bagi contoh kalimah saja. Itu yang pertama, ra baris atas mesti dibaca dengan tebal. Yang kedua, ra itu bertanda sukun. Sukun ni maksudnya mati. Mati sukun ni ra ni. Yang ni. Okey, ra tu mati. Tapi sebelumnya berbaris atas. Jadi Ustaz Razali, saya perlahan-lahan sedikit ni sebab nampak banyak anak murid kat sini ni. Takut orang tak faham. Okey. Jadi macam mana nak baca tu? Okey, tengok ni yang pertama ra baris atas, yang kedua ra mati sebelumnya berbaris atas. Okey. Macam mana baca yang ni? Maryam. Maryam. Itu tebal. Tebal. Tebal Okey, yang ketiga
Ra bertanda sukun, sebelumnya bertanda sukun juga yang bukan huruf ya dan sebelumnya berbaris atas. Ini susah sikit nak faham kalau macam ni. Senang macam ni lah. Bila kita matikan dekat sini, kita mati dekat sini kan. Wal asr. Tebal. Ra tu bila diwakaf tu ke matilah, dia baris matilah tu. Tu dipanggil ra tu bertanda sukun. Sebelumnya pun bertanda sukun. Dan sebelum huruf yang sebelumnya tu berbaris atas. Okey. Jadi dekat sini dibaca dengan tebal. Wal asr. Okey. Untuk 3 contoh ni kalau kita perhatikan, ia ada kaitan dengan baris atas. Yang pertama ra berbaris atas. Yang kedua ra sukun sebelumnya berbaris atas. Yang ketiga ra sukun sebelumnya berbaris atas. Jadi untuk kita kenalkan ini, kita ingat baris atas. Kalau ra pada atas tebal, sebelum ra mati sebelumnya beratas dia tebal, dan kalau di sini pun tebal. Wal asr tebal bunyinya. Kalau nipis wal asr. Kalau tebal wal asr. Jadi kat sini mesti dibaca dengan tebal. Okey? Boleh faham Okey. Ustaz pelan-pelan sikit ni, tengok Ustaz Gani dah masuk belum? Baik, seterusnya. Okey, tadi kita kata 8 bentuk mesti tebal kan? Sekarang ni kita ada berapa? 1, 2, 3. Kamu jangan borak-borak kat dalam tu. Nanti tanya sekolah mana. Tengok sini, Ustaz bagi nota ni. Okey. Jangan nak berchatting-chatting dalam tu. Awak siapa? Tengok sini kat Ustaz ni. Okey. Yang keempat, ra tu berbaris depan. Okey, jadi kita kena faham tadi yang tiga bentuk tadi tu ra-nya baris atas. Yang ini kita masuk ra-nya berbaris depan. Jadi kafaru tebal. Kafaru. Ra ni baris depan. Kalau nipis kafaru. Kafaru. Kalau tebal kafaru. Innal ladzina kafaru. Tebal. Kenapa dibaca tebal? Ada juga imam-imam yang untuk kalimah-kalimah yang apa ni, dia ra baris depan ni dia ada baca dengan nipis, tapi kita baca dengan tebal. Baik, yang kelima ra bertanda sukun. Ini ra baris depan tebal. Yang kelima ra bertanda sukun. Ra ni mati. Sebelumnya berbaris hadapan. Nampak? Berbaris depan je. Quran. Al-Quran. Ni anak-anak murid ni pantau. Jangan kelas macam ni. Kamu tengok Ustaz ngajar ya. Nanti kamu akan dapat pahala insya-Allah. Baik, jadi ra ni baris ra mati sebelumnya baris depan. Al-Quran macam tu. Kemudian yang keenam, kalau ra tu bertanda sukun, ini kalau mati, kita matikan dia akan baris sukun lah. Sebelumnya bertanda sukun sini dan sebelumnya baris depan. Tadi contohnya tadi wal asr kan. Ini innal insana lafi khusr. Tebal bunyinya ni. Ya, tebal. Jadi 4, 5 dan 6 ini kalau kita tengok ra ni baris depan. Yang kedua ra mati sebelumnya berbaris depan. Yang ketiga ra mati sebelumnya baris depan. Jadi kalau kita tengok 3 bentuk ini dia adalah berkenaan dengan baris depan. Kalau nak ingatlah nota ni. Kalau yang tadi ni, yang bentuk 3 bentuk ni dia berbaris atas macam tu. Yang bawah ni berbaris depan. Dia ada mengena dengan baris depan. Jadi baru kita boleh faham. Okey. Yang seterusnya, yang ketujuh, ra yang mesti yang kita baca dia dengan tebal adalah ra bertanda sukun dan sebelumnya berbaris bawah
dan selepasnya adalah huruf isti'la yang bukan baris bawah. Susahnya Ustaz nak ingat ni. Jadi macam ni lah. Ra ni mati. Sebelumnya berbaris bawah. Selepas huruf ni selepasnya adalah huruf isti'la. Ni huruf qaf ni. Lepas tu dia kata lagi huruf isti'la ni bukan baris bawah. Ni tulis sikit lah Ustaz ya. Kalau kita nak terangkan anak murid ni. Agak-agaknya guru pun tak apa-apa nak faham ni. Jadi tengok bentuk dia macam ni. Kalau ra tu mati, sebelumnya berbaris di bawah, selepasnya ada baris, selepasnya ada huruf isti'la. Jadi di sini dia baca firqatin. Dia baca dengan tebal. Nanti kita akan tengok apa beza dia dengan ra yang mati sebelumnya berbaris bawah yang dibaca dengan nipis. Nanti kita akan tengok. Kita tengok sini dulu. Contoh yang ni ya. Yang ketujuh ni adalah firqatin. Yang ni qirtasin. Huruf ra mati sebelumnya berbaris bawah. Tapi selepasnya ada huruf isti'la. Kalau ikut kaedahnya dia nipis ni. Kalau ikut kaedahnya ra mati sebelum berbaris bawah ni biasanya nipis. Tapi apabila ada huruf isti'la ni, huruf tebal-tebal ni dibaca dengan tebal qirtasin. Satu lagi contohnya adalah di sini wa irsadan. Wa irsadan. Okey. Nanti kita akan tengok nanti satu contoh yang lebih kurang macam ni juga. Nanti kita akan faham kenapa yang dekat sini tebal. Kenapa yang dekat sana nanti dia akan bahasa nipis. Kalau dalam matan Imam Ibn Jazari disebut illam takun min qabli harfin isti'la. Itu dalam matan lah. Kemudian yang ke-8 yang mesti dibaca dengan tebal. Ra bertanda sukun dan sebelumnya berbaris bawah aridah, berbaris bawah mendatang. Contoh macam ni. Irji'u alladhi irtada. Senang nak fahamnya bagaimana untuk mudah faham. Sebelum ra mati ni ada hamzah wasal. Ada hamzah wasal. Okey. Ini adalah 8 bentuk. Saya ulang balik. Yang pertama dia ada berkenaan dengan baris atas. Ra baris atas tebal. Ra mati tapi sebelumnya baris atas tebal. Ra mati sebelumnya baris atas dibaca dengan tebal. Ini kenapa mati ni sebab kita waqaf. Kalau kita sambung nipislah ra-nya. Wal asri innal insana lafi khusr. Okey. Seterusnya baris depan tebal. Kemudian ra mati sebelumnya baris depan tebal. Kemudian ra mati sebelumnya baris depan tebal. Jadi yang bahagian kedua ni 4, 5, 6 ni dia berkaitan dengan baris depan tebal. Ingat tu kalau baris atas baris depan ditebalkan huruf. Dan yang ketujuh hurufnya mati sebelumnya berbaris bawah fir. Tapi selepasnya ada huruf isti'la. Jadi dibaca dengan tebal firqatin. Qirtasin. Kemudian wa irsadan. Dan yang ke-8 senang cerita nak faham. Kalau sebelumnya ada baris, ada hamzah wasal macam ni, dia dibaca dengan tebal. Irji'u alladhi irtada. Boleh? Faham tak ni? Fahamlah insya-Allah ya. Okey. Baik, ra yang dibaca dengan nipis ada 4 bentuk. Ra dibaca dengan nipis ada 4 bentuk. Tadi 8. Kan kalau tebal ada 8 bentuk. Kalau nipis ada 4 bentuk. Kalau boleh baca dua-dua dibaca ada 2 bentuk. Nanti kita tengok. Bagus, siapa faham? Bagus, alhamdulillah.
Ada azan tu. Okey, baik. Bagus. Semoga mak ayah kita pun dapat pahala juga bila kita dengar ni. Kita tolong kita sedekahkan masa kita. Sedekah ni bukan sedekah duit je, kita sedekah masa tu sedekah juga tu. Kita sedekah diam, diam pun sedekah juga. Kita sedekah tumpuan, tumpuan pun sedekah juga. Bila kita niat aku sedekah tumpuan pada ustaz ni kerana Allah Ta'ala dapat pahala. Allah. Baik. Okey. Baik. Ra yang dinipiskan. Ra yang dinipiskan bacaan. Ada 4 bentuk. Yang pertama kalau baris bawah, karim, rihun. Karim, rihun. Dia baca ni yang pertama ni kan. Rihun dibaca dengan nipis. Ini jaranglah kita baca tebal. Ingat ra baris bawah je baca dengan nipis. Sama juga ni karim contoh yang kedua dibaca dengan nipis. Yang kedua, ra bertanda sukun sebelumnya berbaris bawah yang asli. Ini sebab apa dia kata asli ni? Sebab yang sebelum ni tadi, tengok atas ni. Ra mati sebelumnya berbaris bawah aridah dipanggil mendatang. Macam ni contohnya. Kalau macam ni nanti kita ingat ra mati sebelumnya baris bawah. Ustaz tak ingatlah baris bawah ni tadi kena nipis ke tebal. Yang atas ni dibaca dengan tebal. Ingat kalau ra mati sebelumnya berbaris bawah aridah ni maksudnya apa? Aridah ni maksudnya asal sebelum ra ini yang hamzah wasal ni dia bukannya asalnya berbaris bawah. Dia panggil dia mendatang sebab dia hamzah wasal. Senang nak fahamnya kalau hamzah wasal macam ni tebal. Kalau yang bawah ni pula ra mati juga. Ra bertanda sukun sebelumnya baris bawah dan selepasnya bukan huruf isti'la. Kenapa nak bezakan yang ke atas tadi tu? Yang tadi yang atas tadi tu. Ra mati sebelum baris bawah. Kalau huruf isti'la tebal. Kalau yang bawah ni ra mati sebelumnya berbaris bawah, selepasnya bukan huruf isti'la. Kamu tahu tak huruf isti'la tu huruf apa? Cuba bagi tahu ustaz. Cuba komen kat situ. Siapa boleh komen kat situ? Siapa tahu huruf isti'la tu? Cuba komen kat situ apa dia huruf isti'la. Siapa komen kat situ, Allah akan bagi, semoga Allah SWT bagi dia pahala. Bagi tahu dekat kawan-kawan pula apakah huruf-huruf isti'la. Kamu sebut kat situ, siapa tahu cuba sebut kat situ. Semoga orang lain pun dapat manfaat sama. Huruf yang dibaca tebal, betul. Tapi saya nak tahu apa huruf-hurufnya. Apa huruf-hurufnya. Okey. Jadi yang ni tadi macam kena yang macam dekat atas tu. Ra mati sebelumnya berbaris bawah. Tapi dekat atas tadi tu disebabkan dia ada huruf isti'la, selepasnya dibaca dengan tebal. Okey. Jadi dekat sini kalau macam ni Fir'aun. Kalau Fir'aun ini dibaca dengan nipis ra-nya, dibaca macam mana? Fir'aun. Fir'aun. Okey. Jadi bentuk yang kedua dibaca nipis adalah ra mati sebelumnya baris bawah dan selepasnya bukan huruf isti'la. Okey. Yang ketiga ra bertanda sukun dan sebelumnya bertanda sukun bukan huruf isti'la dan sebelumnya huruf ra bertanda sukun. Ni bila ra mati ni. Sebelumnya bertanda sukun bukan huruf isti'la. Susahnya ni nak terangkan awak ni. Macam ni tak apalah. Kita tengok. Ra ni bertanda sukun, sebelumnya bertanda sukun juga. Dia bukan huruf isti'la dan sebelum huruf itu juga bertanda. Ni dari bawah ni. Ni macam salah ni nota ni. Ni sebenarnya dekat sini bukan tanda sukun ni. Ini adalah berbaris. Ni dari bawah ni. Sebelum huruf itu adalah berbaris bawah. Huruf yang berbaris bawah. Okey. Jadi di sini baca dengan nipis qadir. Hijr. Ini dibaca dengan nipis.
Contoh dekat sini Ashabul Hijr. Okey. Ulang sekali lagi, ra ni bertanda mati. Mati sebab apa? Sebab kita berhenti dekat dia ni. Jadi dia akan bertanda mati. Sebelumnya ada huruf bertanda sukun. Kat sini apa? Contohnya kat sini roya. Yang ni apa? Huruf jim bertanda sukun. Kemudian sebelum itu ada huruf yang berbaris bawah. Huruf baris bawah untuk yang kalimah ni apa dia? Dal ni. Qadir. Hijir. Gitu. Yang keempat, 4 bentuk yang huruf ra yang mesti dibaca dengan nipis ialah ra bertanda sukun dan sebelumnya ada huruf ya. Sebenarnya ya lin kat sini sebab apa? Dipanggil lin ni. Sebab ya mati sukun sebelumnya berbaris atas. Jadi kat sini kita macam mana ni? La dhair. Nipis saja dibaca. Khair. Boleh? Contoh lagi apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghair. Kita tak boleh berhenti kat situ. Tapi kalau kata kita berhenti kat situ, dia nipis. Ra ni, tengok contoh khairun ini. Kalau ikutkan ini, kalau kita baca dia akan baca dengan macam mana ra ni? Khairu. Dibaca dengan tebal. Tapi disebabkan dia waqaf, dia akan baca dengan nipis. Khair. Gitu. Kamu faham tak ni? Nak baca ni. Ustaz punya laptop ni lambat sikit lah. Okey, baik. Boleh faham tak? Tak dengar suara. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Ini sekolah Boleh. mana? Ni sekolah mana ni? Boleh. Bagus. Alhamdulillah bagus. Okey. Baik, suara Ustaz jelas ya. Okey, sekarang ni kita nak tengok ra yang bagus. Ra yang boleh ditebalkan dan atau boleh. Marah ke? Jangan jerit-jerit lah. Macam marah je. Ustaz tak dengar suara Ustaz. Sama. Tak dengar suara ni. Ustaz cuba betulkan mikrofon Ustaz. Ustaz tak dengar. Ustaz. Ustaz tak dengar. Ustaz, saya tak dengar. Ustaz dah mesej. Ustaz tak dengar. Yes. Ada masalah suara, sabar ya. Boleh. Okey. Tak payah, tak bermalu tak payah, tengok je. Dengar tak suara Ustaz? Okey, dah boleh dengar? Ustaz. Dah. Boleh. Okey, sebab Boleh tadi dengar tu dia dah dengar Ustaz.
Sebab tadi tu Ustaz punya komputer ni dia terkejut. Awak ada yang jerit tadi kan? Terkejut dia dah. Okey. Tapi suara Ustaz agak perlahan lah Ustaz. Ustaz kuatkan sikit kot. Sebab dia kurang jelas. Perlahan. Sedikit perlahan. Belah sikit Sekejap. Aku tak nak kan. Saya cuba setting sekejap. Malu? Kenapa Ustaz? Kenapa malu? Speaker, mikrofon. Okey. Kenapa tu malu? Okey, cuba. Kalau saya guna ni, dengar tak suara? Ya Ustaz nak ajar. Okey Ustaz jelas. Yang ni jelas tak? Yang ni agak lebih jelas daripada tadi. Kakak jawab. Ya. Boleh. Dah lama tak baca khutbah lah Ustaz Fairuz. Kuat ke ni? Boleh. Boleh Ya? Boleh dengar. Boleh. Kuat dah tu. Okey, baik. Banyak boleh dengar. Boleh type kat sini. Kalau macam tu, kita boleh teruskan lah ya. Piring apa tu? Lama Ustaz saya tak baca khutbah ni ya. Masih macam tak pernah lah baca khutbah kat masjid. Itu Ustaz Fairuz lah, Fairuz. Okey, kita sambung ya insya-Allah. Minta maaf Ustaz. Ustaz Gani dah ada belum? Ustaz Abdul Ghani. Okey, sikit lagi. Okey. Pada Ustaz-Ustazah semua saya perlahankan sedikit ni sebab nampak ada anak murid kan. Jadi kita nak meraihkan ni ya. Okey, baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia kena buat macam kena buat malam. Lepas tu kena freeze kan nak pakai air. Dia kena orang tu nak ke? Oh ya ke? Oh ya ke kalau Okey, kita sambung ya. Boleh nampak nota ni? Nampak. Bagus. Okey. Baik, jadi ada Tak nampak. tak nampak? Baru nampak. nampak. Baru nampak. Nampak. Yang nampak kena Okey. zoom, kena zoom. Tak nampak. Tak nampak? Mana notanya? Tak nampak. Tak nampak. Nampak Ustaz je. Nampak Ustaz, nampak. Nampak Ustaz jelas. Okey, Awak mudah-mudahan kena set. Awak kena setting. setting. Awak kena setting kat situ. Awak jangan tengok Ustaz je. Kat nota tu. Okey, dah nampak dah. Dah nampak. Siapa nampak ahli syurga? Nampak. Bagus. Okey, baik. Tengok. Ra yang boleh baca tebal dan boleh baca nipis ada dua bentuk. Pertama tengok ra ni bertanda sukun. Ni. Ra bertanda sukun, sebelumnya huruf berbaris bawah. Nampak ni. Ingat tadi ada juga ra bertanda sukun sebelumnya berbaris bawah. Macam Fir'aun itu. Jadi ni sama lebih kurang ni, takut tersalah. Okey, pertama ra mati sebelumnya berbaris bawah. Selepasnya ada huruf isti'la yang berbaris bawah. Ni kita kena tengok contoh tadi. Ini ra mati sebelumnya berbaris bawah. Okey. Kalau ikutkan sama macam tadi tu kan, Fir'aun kan. Tapi selepasnya ada huruf isti'la yang berbaris bawah. Sebab tadi ada satu contoh yang mana selepasnya ada huruf isti'la, dia lebih kurang macam ni, tapi dia berbaris atas. Tengok contohnya dekat atas ni. Contohnya dekat atas ni. Mana dekat tadi Bilang ni dia. Ra mati, sebelumnya baris bawah, selepasnya ada huruf isti'la berbaris atas. Beza apa dengan yang bawah tadi? Bezanya adalah
Ra mati, sebelumnya baris bawah, selepasnya ada huruf isti'la, tetapi huruf isti'la dekat sini berbaris bawah. Okey, faham? Nak bezakan yang tu tadi. Nak bezakan yang contoh tadi itulah. Jadi yang kat sini macam mana bacaannya? Ketika wasal, ketika sambung, boleh dibaca tebal ataupun boleh dibaca dengan nipis kerana huruf isti'la itu berbaris bawah. Dan ketika waqaf, dibaca ra dengan tebal saja. Okey, contoh macam ni. Kalau kita sambung ni bacaan ini, okey. Contoh kita sambung firqin kattaudil azim ni, kalau kita sambung, okey, dia boleh baca tebal ataupun dia boleh baca dengan nipis. Tebal macam mana? Firqin kattaudil. Nampak. Nampak? Nampak? Jadi kat sini kalau baca tebal macam mana? Firqin kattaudil. Ataupun dia baca dengan nipis. Firqin kattaudil. Dekat sini kita boleh baca dua. Boleh faham? Faham ni? Faham nanti ya. InsyaAllah. Jadi yang ni boleh baca dua. Boleh baca dua. Itu yang pertama. Yang kedua yang dia boleh baca nipis ataupun dia boleh baca tebal. Ra itu bertanda sukun. Dia kalau matilah ni. Okey. Sebelumnya ada huruf isti'la bertanda mati macam ni. Kemudian sebelum huruf isti'la tu ada huruf yang berbaris bawah. Faham Okey, jadi dekat sini kita boleh baca dua. Kita boleh baca dengan dua. Pertama kita boleh baca dengan nipis ra, kedua boleh baca dengan tebal ra. Cuma kalau kita berhenti kat sini baru boleh baca. Kalau kita sambung misra tebal. Kalau kita waqaf misr ataupun misr. Faham tak tu? Faham. Okey, dekat sini boleh baca dua. Kalau masih berhenti saja, kalau sambung tak boleh. Kalau sambung dia akan jadi tebal sebab dia berbaris atas. Kalau waktu waqaf saja, ketika waqaf boleh baca nipis dan juga boleh baca tebal. Contoh satu lagi kat sini. Ainal qitur, tebal ataupun dibaca dengan ainal qitur, nipis. Tapi ini tak banyak dalam Quran ini. Ini satu, ini dua, ini contoh-contoh. Tapi misalnya ni ada banyak dalam Quran lah. Okey, ketika wasal boleh dibaca tebal ataupun nipis kerana huruf isti'la. Yang ini yang contoh yang sebelah kanan ni, yang Ustaz tunjuk ke awak ni, yang ada ni kan. Yang ni masa kita berhenti saja boleh kita baca tebal dengan nipis. Yang dekat sini ketika wasal, ketika sambung, dia boleh baca dengan tebal ataupun nipis kerana huruf isti'la berbaris bawah, dan ketika waqaf dibaca ra dengan tebal. Mengapa ketika waqaf ra menjadi tebal? Kenapa baca tebal? Kerana huruf isti'la berbaris bawah iaitu qaf ini telah bertukar. Bertukar dalam nota ni hilang. Menjadi sukun. Okey. Ketika wasal tapi kalau waqaf dia akan jadi ni nipis. Ketika waqaf dia akan jadi tebal, firqa. Tapi kalau kita sambung dia boleh baca firqin kattaud atau baca dengan firqin kattaud. Faham tak semuanya? Faham. InsyaAllah. Faham Ustaz. Faham. Kalau faham boleh tak bagi contoh? Boleh baca ke? Ustaz. Siapa tu? Panggil Ustaz tu. Faham Okey, semua faham. Baguslah. Anak-anak beri kuala Selangor ni. Semua boleh faham. Baik, itulah tajuk Ustaz pada hari ni. Ustazah semua, itulah tajuk saya pada hari ni, Ustazah. Jadi ada bacaan ra tebal, ada bacaan ra nipis. Okey, saya ulang balik. Ra yang ditebalkan saja adalah 4 bentuk, tak ada pilihan lain. Ada kita baca tebal saja. Ra yang dibaca nipis ada 4 bentuk.
Dan huruf yang boleh baca tebal dengan nipis ada dua bentuk. Okey, kalau kita tengok tadi, dari segi penerangan tu agak susah sikit kita nak faham dari atas, terutama sekali kalau ada huruf isti'la dan sebagainya. Ala kulli halnya begitulah kalau penerangan ataupun kalau begitulah penerangan berkenaan dengan huruf tebal dan nipis ni kalau kita nak terangkan. Cuma kalau nak betul-betul faham kita kena memang kena ulang sekali lagi lah. Kena baca balik baru kita boleh faham banyak. Gitulah. Ya. Ustaz Abdul Ghani ada tak? Ustaz Abdul Ghani mana Ustaz Abdul Ghani ni? Ada. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah. Mustahil wala ya? Mustahil dah ni. Mustahil, insyaAllah. Baik, nota tu nanti saya akan sharekan. Kemudian saya rasa ni memang dah direkod ni. Nanti kalau sempat, insyaAllah saya akan buat satu video lah berkenaan dengan roh tadi tu. Okey. Baik. Terus. Okey. Baik, okey. Saya sekadar itu untuk pemenangan saya mohon maaf kalau pemenangan tu tadi mungkin ada yang tak faham dan sebagainya. Kalau tak faham semua, kalau boleh lah, jangan tak faham. Kalau boleh, jangan tak faham semua lah. Kalau boleh dapat 30% ke 40% pun dah okey lah, alhamdulillah. Ya. Okey, saya kira sekadar itulah untuk saya pada petang ni. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesilapan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada slot kedua. Kita ada slot yang kedua. Jangan keluar lagi, ada slot lagi. Jangan keluar lagi, ada satu slot lagi. Jangan keluar. Jangan keluar ni Ustaz. Keluar dah. Alamak, silap lah saya cakap Assalamualaikum tadi. Jangan keluar lagi. Lepas ni ada tuan guru nak ajar ni. Tuan guru lepas ni nak besar, awak jangan keluar. Kalau awak keluar tak tahu lah Ustaz. Besar-besar awak. Masa-masa. Ada sekolah agama lah. Okey Ustaz Razali nak mula ke apa? Terus mula. Saya ada gangguan handphone. Okey, saya terus ya. Okey. Yang lain yang ikut meet ni tolong matikan mic. Hanya saya seorang sahaja yang bercakap. Saya tak akan tanya, saya akan bagi je terus. Ya, okey. Ibu ayah yang ada tolong cakna supaya masa lebih dihargai. Saya ambil setengah jam je, pukul 4 stop. Ya, siapa jam 4 PM personal. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ni yang telah kita rancang dapat sama-sama kita hadir dalam meet ini dalam program tajwid. Selamat datang diucapkan kepada semua guru-guru dan murid-murid yang hadir pada petang ni, bukan hadir ya, yang terlibatlah ya.
Okay, insyaAllah petang ni saya nak sambung sikit je. Yang saya maklum tadi setengah jam je. Sekarang 3.37, 47 minit stop. 47 minit stop. Okay, insyaAllah. Ya. Hari ini saya akan terangkan berkenaan dengan pertemuan dua sukun, yakni tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Hari ini tak ada pembentangan, ya, diharap murid-murid atau rakan-rakan guru yang ada ambil mushaf yang kita akan semak, ya, lebih kurang 33 tempat tanwin bertemu hamzah wasal. Apa dia? Iaitu kalimah yang perlu ditambah nun, ya, berbaris di bawah. Okey. Ada 33 tempat di dalam Al-Quran. Ya, itu kalau kita wasalkan. Kalau kita wakafkan ada beberapa tempat lagi, tapi saya nak fokus pada 33 tempat itu sahaja. Okey, yang pertama. Ya, yang pertama. Lihat muka surat 27. Yang mushaf muka surat 27. Kalau tak ada kalau tak sempat ambil mushaf, tengok, lihat pada handphone yang ada Quran, kita lihat nanti tulis. Ya, okey. Muka surat 27 surah Al-Baqarah. Ya, pada ayat 180 yang di bawah sekali. Ya, muka surat 27. Ayat dia berbunyi, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maus in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Kalimah yang perlu kita ambil perhatian iaitu kalimah khairan. Ya, in taraka khairan. Terkejut saya. Jangan buat terkejut, ya. Kalimah in taraka khairan, maka ditambahkan nun berbaris di bawah, ra berbaris di atas. Khairanil wasiyatu. Itu yang pertama. Okey. Nak ni tulis saja. Ya, tulis kat komen tu, nanti saya baca kalau tak sempat ke apa. Okey. Itu yang tempat yang pertama. Tempat yang kedua. Tempat yang kedua, muka surat dalam Al-Quran, ya, saya terus pada Quran. Muka surat yang ke 151. 151. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ini kena laju. Tadi anak-anak atau rakan-rakan guru cari muka surat sahaja. Ya. Muka surat 151 ayat yang ke-8. Ayat ini berbunyi wal waznu yawma izinil haqq. Tambah nun. Zinil. Zal baris bawah. Kalau dua baris bawah, maka tinggalkan zal itu baris satu di bawah, tambah nun berbaris di bawah. Ya, maka bunyi yawma izinil haqq. Ini biasa murid-murid kalau sampai, ya, kalimah tanwin bertemu hamzah wasal, kebanyakannya dia akan baca yawma izil. Kalau tinggal huruf, maka lahnul jali kesalahan, ya, lahnul jali kesalahan yang besar, maka hukumnya berdosa. Kenapa kita tak faham resam tulisan? Sebab tu pentingnya kita memahami resam. Itu yang kedua. Seterusnya, ya, kalimah atau tempat yang ketiga, kita lihat muka surat yang ke 170. Muka surat 170. Surah Ali Imran. Itu ada khilaf. Itu nanti kita bincang. Yang lain kita fokus yang ni dulu. Ya, itu antara tajuk yang sama tapi berkaitan yang lain. Kita fokus pada yang ni dulu. Tanwin bertemu dulu dengan hamzah wasal. Ya.
Kalimah tempat yang ketiga iaitu muka surat 170 ayat yang ke-158 yang bawah sekali. Ya, ayat dia Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'anil ladzi. Tulis kat situ, tandakan. Nanti kalau baca kita taklah tertinggal. Ya, bila tertinggal maka yang saya sebut tadi salah. Itu yang tempat yang ketiga. Tempat yang seterusnya, ya, muka surat 172. 172 ayat 164 atas sekali. Ayat 164. Ya, ayat ini berbunyi wa iz qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum Ya, ayat yang ke-164. Surah Al-A'raf, muka surat 172. Saya baca dekat komen tu, nanti saya terus jawab. Ya. Ayat 164, surah Al-A'raf, muka surat 172. Maka ditambah apa? Macam yang saya sebut tadi, tambah nun berbaris di bawah. Kenapa boleh ada nun? Ya, kita lihat pada asal bunyi huruf. Qauman. Man itu mim nun mati di atas man. Itu puncanya. Ya, maka mim nun itulah yang akan dibaris di bawah, mim itu tetap berbaris di atas. Itu dia punya asal dia. Okay, seterusnya, saya pun tak tahu dah yang ni keberapa. Surat 173. Surat sebelah dia. 173. Ayat yang ke-177. Surah yang sama, Al-A'raf. Saya sebut muka surat dulu supaya mudah mencari. Ni saya cari tadi setengah jam baru siap ni. Ya, susah agak nak cari. Ayat dia apa? Ayat 177 surah Al-A'raf. Sa'a masalanil qawmul ladhina kazzabu bi ayatina. Sa'a masalanil. Itu bunyi dia. Ya, muka surat 173 ayat 177. Okey, seterusnya tempat yang ke 1 2 3 4 5 6. Tempat yang ke-6. Saya sebut tadi pukul 47 minit habis, insya-Allah tepat pada masanya. Okey, surah muka surat 190. Okey, muka surat 190 surah At-Taubah ayat yang ke-24. Muka surat 190. Surah At-Taubah ayat 24. Ayat dia berbunyi Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha Itu bunyi dia. Jangan baca wa amwaluq. Salah. Wa amwaluniq. Itu cara sebutan yang betul. Yang ni, lepas ni kalau boleh dia ada kesalahan pada tanwin bertemu hamzah wasal. Seterusnya, muka surat 91. Sebelah dia, tadi muka surat 190. Ni ayat muka surat 191. Maaf. Ayat 191. Sebelah dia. Ya. Masih surah At-Taubah ayat 30. Ya, ayat dia berbunyi bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Ya. Bunyinya apa? Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah. Uzairun ibn Allah. Jangan baca Uzairu ibn Allah. Salah.
Boleh ya? Anak-anak ni ramai anak-anak rasa ni. Ya, dia bawah tu meriah haji tulis tu, maknanya anak-anak lah. Ya, rakan-rakan guru dan ibu bapa, terima kasih kerana sudi hadir atau sudi untuk kita meet bersama pada petang ini. Okey, seterusnya. Ya, seterusnya. Muka surat yang ke 226. 226. Jumpa, tulis kat bawah tu lah, jumpa tulis. Jadi surat terus bacalah. 226 Suratul Hud ayat 42. 226 42. Mic jangan bunyi. Ustaz saja yang bunyi. Okay, ayat dia berbunyi وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ Jangan baca Nuh ibnahu, salah. Baca Nuh ibnahu. Boleh? Okey, seterusnya. Seterusnya muka surat yang ke 257. 257 surah Ibrahim. Jangan bunyi only Ustaz speaking only. Only lah kau. Dengar ni. Ya. 257. Okey, ayat yang ke-18. Surah Ibrahim. Ayat ia berbunyi Masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddas bihir rih. Karamadinish. Jangan baca karamadish. Salah. Baca karamadinish taddas bih. Okey, seterusnya. Muka surat sebelah dia 259. Ada 257 ni 259. Surat 259 ya, ayat yang ke-26 masih surah Ibrahim. Ayat 26. Ayat dia berbunyi وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ tambah nun berbaris di bawah. Ya, khabisatin ijtussat. Okey, seterusnya. Muka surat yang ke-265. Ya, 265. Siapa yang tak ikut hari ni rugi. Sebab hari ni kita semak semua tanwin bertemu hamzah wasal dalam Al-Quran daripada mula hingga akhir. Ada 33 tempat ini. Kalau kita mahir, insya-Allah tiada kesalahan pada bacaan kita bila mana tanwin bertemu hamzah wasal. Kalau kita tidak mahir kalimah ini, maka kita akan lakukan kesalahan. Sebab apa? Kalimah pertama yang kita akan jumpa dalam suratul Baqarah, itu yang pertama, khairanil wasi tadi, dan seterusnya suratul A'raf juz yang ke-8. Ya, kalau kita tak biasa, ya, kalau kita jarang jumpa, kita akan baca salah. Okay, hari ini seterusnya ayat muka surat 265 suratul Hijr. 265 suratul Hijr ayat yang ke-61, tengah-tengah tu. Ayatnya berbunyi falamma jaa ala lutinil mursalun. Falamma jaa ala lutinil mursalun. Itu ayat dia. Lutinil mursalun. Jangan baca lutil mursalun. Tidak boleh. Seterusnya. Muka surat 276. Muka surat 276. Ayat yang bawah sekali, ayat 87 surah An-Nahl.
surah An-Nahl. Ya. Muka surat 2, 7, 6, ayat yang ke-60, ayat ke-7, 8, ayat ke-87. Sekali lagi, surat 2, 7, 6, ayat 87. Ayatnya berbunyi, wa alqaw ila Allahi yawma izinis salam. Yawma izinis salam. Izinis salam. Jangan baca yauma izil jangan baca yauma izis salam, salah. Ya, yauma izinis salam. Dengar ya? Jumpa? Okay, dengar ya? Tulis kat situ, dengar atau tidak? Kalau tulis dengar, dengarkan saya cakap seorang. Rupanya tak ada orang dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Seterusnya pun tak tahulah yang apa tempat yang keberapa. Dah tak kira dah. Muka surat 302. Muka surat 302. Surah Al-Kahfi. Malam tadi baru kita baca. Tak pun pagi tadi kita baca. Kalau boleh hafal 10 surah 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Ya, Nabi sebut ya, terhindar daripada fitnah Dajjal. Kalau kita baca, kalau kita hafal lebih baik. Surat 302 ayat yang ke-77. Tengok Quran ni, jangan tengok ayat dulu, jangan tengok nombor dulu, tengok selepas ayat itu baru nombornya. Kalau ya tengok nombornya, kita akan lihat 76. Itu 76 ayat sebelum tu. Kita baca ayat dulu, barulah nombor surah. Apa dia? 7 ayat 77 surah Al-Kahfi. Ayat dia berbunyi, فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا. Kalau kita baca tadi, ya, kalau kita baca, kita perhatikan yang Ustaz Firdaus ajar tadi, maka inilah yang disebut sebagai ra tebal. Ya, qar. Jangan baca qar. Qar. Jumpa? Qaryatin istata'ama. Okey, seterusnya. Muka surat sebelah je. Surah Kahfi juga, ya, muka surat 303. Ya, muka surat 303 ayat yang ke-88. Ya, ayat dia berbunyi apa? Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna. Jazaa'anil husna. Jangan baca jazaa'al husna, salah. Bacaan yang betul jazaa'anil husna. Surat 303 ayat 88 surah Al-Kahfi. Seterusnya, petang ni kita santai-santai je. Tapi santai-santai, anak-anak jangan buka mic ya, santai dengar sahaja. Okay, seterusnya, ya, surah Maryam. Muka surat 305. Lagi 303. Ini 305. Selai kita selak kat situ. Ayat yang ke-7. Tengah-tengah ayat dia. Ayatnya berbunyi, Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Bighulamin ismuhu Yahya. Okey. Jangan baca bighulamin ismuhu. Maka kita baca bighulamin ismuhu. Min tu jadi mi, tambah nun baris bawah minis. Itu nun mesti berbaris di bawah. Okay. Seterusnya. Okay. Muka surat 309. 309 ayat 61 surah Maryam, masih surah yang sama yang tadi ya, tadi Maryam ayat yang ke-7, ni ayat yang ke-61.
muka surat 309. Ya, ayat dia berbunyi Jannati adnin allati nillati. Ada dua nun lah. Nillati adninillati. Ini kebetulan nunnya tanwin berbaris di bawah. Ini huruf nun yang bertanwin di bawah. Maka ada dua nun lah. Pertama nun yang ada di sini, kedua nun tambahan yang kita baca. Kita baca jannati adninillati. Itu bunyinya. Ya, kalau adik-adik atau anak-anak baca adninillati, maka tertinggal satu huruf. Ya, tertinggal satu huruf, berdosa. Itu pentingnya kita kena belajar lagi Al-Quran, ya, supaya lebih cermat. Seterusnya, muka surat yang ke 333. Okey, 333. Di sini ada dua tempat. Ayat yang ke-11. Pukul 4 habis. Pukul 4 habis. Kejap lagi. Dia dah pukul apa? Dah nak pukul 4 je. Okay, 5 minit lagi. Ustaz cuba habiskan cepat. Okey, seterusnya ayat yang muka surat 333, ayat yang ke-11. Ya, ayat pertama yang bunyinya wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih. Khairun itma'anna bih. Kemudian wa in asabathu fitnatun inqalaba. Kenapa dia dengung? Sebab nun yang bertanda mati dengung bertemu dengan qaf, fa hakiki. Ya, maka dengung. Maka di sini didengungkan, ya, fitnatun inqalaba. Jangan baca fitnatun qalaba, salah. Di sini ada dua tempat, ya. Ayat 11 ni ada dua tempat. Pertama, yang tadi khairun itma'anna bih. Yang kedua, fitnatun inqalaba. Tu ninqalaba. Nun berbaris di bawah bertemu nun yang mati, maka didengungkan. Fitnatun inqalaba. Okey, seterusnya ayat yang ke-335. Maaf, ayat muka surat 335. Okey, muka surat 335. Ya, ayat yang ke-25. Ayat ke-25. Ayat dia berbunyi innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'aqifu fihi wal bad. Sawa'anil. Okey. Seterusnya ke surat yang ke tandakan je, ya. Surat 344. Surat 344, ya, Suratul Mu'minun, ayat yang ke-38. Ayat dia berbunyi in huwa illa rajulun iftara. In huwa illa rajulun iftara. Rajulun iftara. Okey, seterusnya. Tengok, lihat muka surat dia. Ya, muka surat 360. 360. Ayat yang keempat, Suratul Furqan. Okey, ayat berbunyi wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftara. Ifkun iftara. Ifkun iftara. Ya. Okey, 360. Seterusnya, ya, ayat 362. 362 Suratul Furqan. Sebelah dia je. Ayat dia muka surat 26,
Ayat dia berbunyi al-mulku yawma izinil haqqu lirrahman. Yawma izinil haqqu lirrahman. Okey. Banyak lagi ni. Ustaz Razali, nak stop ke nak sambung akan datang? Tadi 47 minit kan? Ni dah 4 minit. Mana tak Teruskan Ustaz, teruskan. Kan? Ni mungkin kurang. Teruskan. Okey, seterusnya. Laju sikit ya. Ayat 3 tu muka surat 371. 371. Surah Asy-Syu'ara ayat 105. Okey. Ayat ia berbunyi kazzabas qaumun nuhunil mursalin. Nuhunil, jangan nuhil. Nuhunil. Kemudian sebelah dia surat 372 ayat 123. Ayat dia berbunyi kazzabas adunil mursalin. Sebelah tu je. Kazzabas adunil mursalin. Ayat 123 surah Asy-Syu'ara. Muka surat 372. Seterusnya masih surah Asy-Syu'ara muka surat 374 ayat 160. Ya. Ayat dia berbunyi kazzabas qaumu lutinil mursalin. Kazzabas qaumu lutinil mursalin. Lutinil mursalin. Okay, seterusnya laju lagi 10 lagi, sikit lagi ni. Tak sampai 10. Surat 431. Terus laju. Ya, surat 431. Surah Sabah. Ayat bawah sekali. Kedua baris dua baris di bawah. Ya raji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Ya raji'u ba'duhum ayat 31. Surat 431 ayat 31, dua baris di bawah. Sekali ya. Ila ba'dinil qawla. Okay, seterusnya muka surat 446. 446. Ya, surah As-Saffat ayat yang ke-6. Ayat dia berbunyi inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Bizinatinil kawakib. Okay, seterusnya muka surat 467. 467. Terus saya muka surat 467. Ayat yang ke-8 atas sekali. Suratul Ghafir. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati. Dua nun baris di bawah. Okay, seterusnya muka surat yang ke 499. 499 Suratul Jasiyah. Ya, ayat yang ke-9 tengah-tengah tu. Wa iza alima min ayatina syai'an ittakhazaha huzwa. Ya, syai'an ittakhazaha huzwa. Okay, seterusnya muka surat yang ke-528. 528 atas sekali surah An-Najm. Ya, surah An-Najm. Ayat yang ke-50. Ya, ayat ini berbunyi wa annahu ahlaka adanil ula. Okay, seterusnya ada lagi 5 lagi, sikit lagi. Muka surat 541. 541. Ayat yang ke-27. Suratul Hadid. Dekat tengah-tengah ayat tu. Summa qaffayna ala asarihim birusulina wa qaffayna bi'isa bani Maryam wa atainahu al-injil
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. Ya. ورهبانية ابتدعوها. Itu ayat dia. Tanib. Jangan baca tab. Okay. Seterusnya. Muka surat yang ke-554. 554. Suratul Munafiqun. Suratul Jumu'ah. Yang kita baca malam Jumaat, kita baca surah ni lah. Ya, solat. Lebih baik. Ya. Okey. Ayat yang ke-11. Ayat akhir sekali. Suratul Jumu'ah. Ayat dia berbunyi. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwanin. Kenapa dengung? Sebab nun itu bertanda sukun bertemu dengan fa, fa hakiki, maka dengung. Aulah wanin faddu. Jangan baca aulah wan faddu. Salah. Ya, baca lah wanin faddu. Okey, lagi 3 lagi. Lagi 2. Ya, lagi 2. Seterusnya Suratul Qiyamah, ayat muka surat 577. 577. Ya, 577 ayat yang ke-12 Suratul Qiyamah. Ayat dia berbunyi ila rabbika yauma izinil mustaqar. Yauma izinil mustaqar. Ya, kemudian yang terakhir ya, surah Qiyamah juga ayat yang ke-30. Ya, ayat berbunyi ila rabbika yauma izinil masaq. Ila rabbika yauma izinil masaq. Okey, maka itulah 33 tempat dalam Al-Quran ya, tanwin bertemu dengan hamzah wasal yang zahir yang kita nampak dengan jelas. Saya nak tanya surat 371 ayat 5 kena baca Nuhunil atau Nuh. Okey, ayat surat 371. Okey, bagus soalan. Ya, 371. Qaumu Nuhinil. Nuhinil. Pasal balik bawah. Mungkin saya salah sebut tadi. Ya, kazzabas qaumu Nuhinil mursalin. Dia ikut baris 2 tu. Ya, kalau baris 2 tu di bawah maka hi lah. Kalau baris 2 di depan maka hu. Maka di sini kazzabas qaumu Nuhinil mursalin. Yang saya sebut salah tadi. Yang terakhir muka berapa? Tengok lagi, boleh, tak ada masalah. Muka surat 578. Surah Qiyamah juga 578, sebelah dia je. Ya. Ila rabbika yauma izinil masaq. Okey, habis pukul 4.10. Okey, setakat ni saja, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, ni memang kalimah-kalimah ni memang sangat penting. Kalau boleh hari ni yang kita belajar, kita fahamkan, dan bila kita jumpa di tempat ini kita tambah nun berbaris di bawah. Ya, insya-Allah sama-sama kita amalkan dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain